الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita, sehingga kita dapat menjalani ibadah seharian semata-mata untuk mencari bekalan ke hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi tajuk kita yang berkaitan dengan akhlakul mukminin. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, innal mauta haqiqatun la yunkiruha ahadun minal alamin. Dia kata mati ni satu perkara yang tidak ada siapa yang boleh mengingkarinya, tidak ada siapa yang boleh menafikannya, kan? Sawa'un kana mu'minan aw kafiran, sama ada orang mukmin ataupun orang kafir. Orang mukmin kata dia mati, orang kafir pun dia mengaku juga dia akan mati, kan? Tidak ada siapa yang mengatakan bahawa dia tak mati. Alimun aw jahilun, sama ada orang tu alim ataupun orang tu jahil. Birrun aw fajirun, sama ada orang tu baik ataupun orang tu jahat, maka mati tetap menimpa mereka. Fama min makhluqin fil aqwani illa walahu ajalun muhaddad. Semua makhluk yang berada di atas muka bumi ini, dia ada ajal yang tertentu. Ada orang ni dia sampai umur 60, ada orang ni sampai umur 50, ada orang ni sampai umur 40. Maknanya dipanggil ajalun muhaddad, maknanya ajal yang tertentu. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Dia pertama, kan? Wal mautu huwa bidayatur rihlati ila daril akhirah. Dia kata mati ini merupakan permulaan perjalanan kita untuk berada di di dalam negeri akhirat. Sekarang ni kita berada di negeri dunia. Mati sahaja bermakna kita bermulanya perjalanan kita di hari akhirat. Allati yajibu an yasta'idda lahal insanu hala hayatihi, di mana dia kata setiap manusia yang hidup ni dia hendaklah mencari bekalan, mencari yasta'idda, mencari, bersedia untuk kehidupan di sana. Semasa dia hidup atas dunia ni, dia kena cari bekalan, kena buat ibadat, kena buat amal soleh dan sebagainya. Dia na'ama biridhallahi subhanahu wa ta'ala, untuk dia mendapat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhluda fi jannatin na'im, dan untuk dia kekal di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Maknanya orang yang berakal adalah orang yang mengetahui, menyediakan bekalan, menyedari bahawa di sana ada kehidupan yang kekal abadi. Dan untuk selamat di alam sana nanti, tak ada jalan lain kecuali dengan kita mencari bekalan sebanyak mungkin semasa kita berada di dalam dunia ini. Muslimin dan muslimat, sekarang kita sambung tajuk kita pada minggu lepas berkaitan dengan kepentingan solat secara berjamaah. Khususiyatul fajri wal isya wa ta'alluqi bil masajid. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis khusus kepada sembahyang subuh dan sembahyang isyak? Kenapa? Kerana sembahyang subuh ni, kebanyakan orang pada subuh ni dia masih lagi lena, kan?
masih lagi mengantuk, masih lagi nak tidur kan. Jarang orang yang boleh datang subuh di masjid. Waktu isyak ni kebanyakan orang ni baru balik kerja, nak rehat dan sebagainya. Jadi orang yang boleh datang sembahyang berjamaah ni isyak dan subuh ada kelebihan yang tertentu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya sembahyang yang paling berat bagi orang munafik adalah sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Dua jenis sembahyang ni orang munafik payah nak mari. Walau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka mengetahui kebaikan yang ada pada sembahyang isyak berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendatangi kedua-duanya sekalipun dalam keadaan merangkak. Ada maknanya, katakanlah orang tu dia tak boleh jalan, dia hanya boleh merangkak. Kalau ditahulah kelebihan yang ada pada sembahyang subuh berjamaah dan sembahyang isyak berjamaah, Nabi kata pasti mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Tapi kenapa ramai yang masih lagi lena, masih lagi tak datang? Sebab jahilun, sebab jahil. Min huna, dari sinilah khassana al-haqq tabaraka wa ta'ala bizilli fi rahmatihi wa fi zillihi yawmal qiyamati bil muhafazati wa ta'alluqi bis salati, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan mereka yang jiwa dia ni, hati dia ni sentiasa apa at-ta'alluq, sentiasa rindukan masjid kan, sentiasa rindukan masjid, hati terpaut dengan masjid sentiasa. Di mana di hari akhirat ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi, akan memberi perlindungan kan, akan memberi pilihan ni. Di antaranya adalah orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Wa ja'alana salisa sab'atin yuzilluhumullahu azza wa jalla bizillihi yawma la zilla illa zilluh, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang yang terpaut hatinya dengan masjid ini yang ketiga daripada 7 tempat yang Allah Ta'ala memberi perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Di mana Nabi kata rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang lelaki yang jiwa dia, hati dia terpaut dengan masjid. Zuhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isyak masjid, subuh masjid. Di mana jiwa dia ni, hati dia ni sentiasa terpaut dengan masjid. Ai syadidul hubbi laha, yakni dia kata sangat mencintai masjid, cinta sangat. Wal mulazamatu lil jamaati fiha, dan sentiasa menunaikan sembahyang secara berjamaah. Walaysa ma'nahu dawamul qu'ud fil masjid, bukan bermakna dia ni 24 jam di dalam masjid, bukan. Maksudnya sentiasa terpaut dengan masjid dan menunaikan sembahyang secara berjamaah 5 kali sehari semalam. Muslimin dan muslimat sekalian, yang ketiga, al-hirsu 'ala as-saffil awwal. Dia saf yang pertama ni, tuan-tuan sekalian, dia kena rebut, dia kena ambil, dia kena dia kena kejar saf yang paling awal. Wa rawal Bukhari, di mana Al-Bukhari meriwayatkan, law ya'lamu an-nasu ma fin nida was-safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalaulah manusia ni mengetahui kelebihan yang ada pada azan dan pada saf yang pertama kan, semalam yajidu illa an yastahimu, katakanlah masjid Lundang ni, dia kata siapa dah duduk saf pertama dia kena mengundi, Nabi kata lastahamu, niscaya mereka akan mengundi.
Tapi sekarang ni tak ada undi kan, siapa-siapa boleh duduk kan. Sila kejar saf yang pertama. Okay. Was-safful awwal ma'nahu al-musara'atu ila as-salati hatta yakuna fi as-saffil awwal. Maksud saf pertama ni makna dia kita segera datang masjid untuk nak rebut saf yang pertama. Jadi kalau kita datang lewat kan, datang lewat tak dapat saf yang pertama. Kalau datang awal tu sila duduk pada saf yang pertama. Jangan duduk belakang. Tapi tabiat kita orang Melayu ni mari awal ke kan, duduk saf yang belakang juga. Rugilah kan. Sedangkan tidak ada halangan pun untuk siapa-siapa nak duduk saf yang pertama. Wabil khusyu'i fi sholati yuksaru sawabuha aw yaqillu hasba ma yaqilu al-musalli fi sholatihi. Dia sembahyang itu tuan sekalian, kena ingat dia diberi ganjaran mengikut qadar khusyuk dalam sembahyang. Katakanlah kita khusyuk dalam sembahyang ni 100%, maka pahalanya memang banyak. Kalau kita kata khusyuk dalam sembahyang ni 50%, bermakna separuh. Kalau kita khusyuk dalam sembahyang ni 10%, maknanya 10 je lah. Kalau kita khusyuk dalam sembahyang ni 1%, 1 je lah. Maknanya diberi ganjaran pahala mengikut kadar khusyuk kita dalam sembahyang. Boleh kan? Wa alaihi istisya'arul khudu' wa tawadhu' lillahi azza wa jalla inda ruku'ihi wa sujudihi. Terutama dia kata ketika mana kita sujud, ketika mana kita rukuk kan. Sebagaimana yang saya sebut pada minggu lepas, ketika kita sujud ni dosa-dosa berguguran jatuh kan. Maknanya ketika kita sujud tu kita ingat kepada Allah Rabbul Jalil kan, Allah Rabbul Jalil. Maknanya kita ingat, kita mengadu, kita apalah maknanya kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan ketundukan, merasakan tawadhu', merasakan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an yamtali'a qalbuhu bi ta'zimillahi azza wa jalla inda kulli juz'in min ajza'is shalah. Dia maksud khusyuk ni makna dia setiap daripada awal sampai akhir hanya tuju kepada Allah sahaja. Setiap apa-apa, setiap bahagian dalam sembahyang tu ingat kepada Allah Rabbul Jalil. Wa an yabta'idal musalli fi salatihi 'anil afkar wal khawatir ad-dunyawiyyah. Dia kata cara kita nak khusyuk ni tuan sekalian, semasa dalam sembahyang kita tak ingat gapo satu kepada duniawi. Tak ingat kambing, tak ingat kepada lembu, tak ingat kepada pasar, tak ingat nak makan gapo lepas isyak, tak ingat. Boleh tak? Sebut je Allahu Akbar tu tak ingat hal-hal dunia. Tapi berapa peratus? Itu persoalan dia kan. Wal i'rad an waswasati syaitan. Syaitan mari bisik, jauhkan. Zalika anna as-salata ma'al ghaflati 'anil khushu'i wal khudu'i lillahi 'azza wa jalla la fa'idata fiha. Dia kata sembahyang yang tak ada khusyuk, sembahyang yang tidak ada rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sembahyang yang tak ada nilai. Kan daripada awal sampai akhir khayal, yang tak ada khusyuk langsung, sembahyang yang tidak ada nilai yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita cuba kita mujahadah, bersungguh-sungguh nak khusyuk. Boleh kan? Boleh kan? Mana atas kita lah. Tapi walau bagaimanapun tak dapat, 100% tak dapat. Kecuali orang yang betul-betul tu kan. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, min akhlaqil mu'minin qiyamul lail. Kita masuk tajuk yang kedua daripada akhlak orang mukmin adalah qiyamul lail. Qiyamul lail. Sebab kita nak mencari bekalan untuk ke hari akhirat ni, kita kena faham ya. Nak cari bekalan ni dia kena ada ilmu. Orang yang tidak ada ilmu tak pandai nak cari bekalan, tak pandai kan. Orang yang ada ilmu sahaja yang pandai mencari bekalan untuk hari akhirat dia. Dan di antara bekalan untuk kita cari sekarang adalah qiyamul lail. Boleh. Qiyamul lail huwa qada'u mu'zamil laili aw juz'in minhu walau sa'atan fi ibadatillahi bis salati
wa tilawatil Quran wa zikrillah. Dia maksud qiyamul lail adalah kita menghabiskan sebahagian besar malam tu walaupun sekejap. Katakanlah sembahyang 2 rakaat pun qiyamul lail. Walaupun kita baca Quran satu muka pun qiyamul lail. Walaupun kita zikir sekejap pun qiyamul lail. Qiyamul lail itu makna dia menghidupkan malam dengan ibadat. Itu maksud qiyamul lail. Dan maksudkan di sini dengan makna qiyamul lail adalah kita menghidupkan malam dengan solat tahajudnya, solat taubatnya, solat witirnya, wa tilawatil Quran, dan kita baca Quran, wa zikrillah, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itlaqul qiyam wa yuradul ibadah umuman. Apabila tersebut qiyamul lail, dan maknanya kita maksudnya ibadah lah. Wa salatul laili khususan, tapi khususnya adalah dipanggil apa? Dipanggil kejap. Kalau sebut je qiyamul lail, secara khususnya adalah sembahyang malam, iaitulah sembahyang tahajud. Qiyamul lail huwa da'bus salihin. Qiyamul lail ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Kalau sebut orang soleh, tak boleh pisah dengan qiyamul lail. Kalau kita nak jadi orang yang soleh, jangan berpisah dengan qiyamul lail. Boleh. Wa amalu wa tijaratul mu'minin, dan perniagaan orang-orang yang beriman. Maknanya orang beriman ni dia ada nego dia. Sebut perniagaan kita nu'ain, kita nampak keuntungan kan. Tapi perniagaan orang-orang yang beriman adalah qiyamul lail. Maknanya kita jadikan qiyamul lail sebagai perniagaan kita untuk akhirat. Wa amalul faizin, dan amalan orang-orang yang berjaya. Kita takut di hari akhirat orang kawan ni dapat pahala qiyamul lail yang banyak, orang ni dapat pahala qiyamul lail yang banyak, tiba-tiba kita tak ada, rugi kan? Rugi. Fa fil laili yaqulul mu'minuna bi rabbihim. Di malam hari ni orang mukmin dia bersendirian dengan Tuhan mereka. Maknanya bersendirian dengan Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawajjahuna ila khaliqihim wa bari'ihim. Mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayashkuna ilaihi ahwalahum. Pada malam hari ni dia nak mengadu gapo, mengadulah pada malam hari. Wa yas'alunahu an fadlihi, dan nak mintalah pada malam hari. Fa nufusuhum qa'imatun baina yaday khaliqiha, di mana jiwa mereka, diri mereka berdiri menghadap penciptanya. Akifah ala munajati bari'iha, maknanya melazimi untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusalla salatu qiyamil lail raka'ataini. Sembahyang malam ni, qiyamul lail ni kita buat 2 rakaat, kita bagi salam. Kita buat 2 rakaat, kita bagi salam. Kita buat 2 rakaat, kita bagi salam. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah bebas nak baca apa-apa surah, kan? Rakaat yang kedua Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah bebas nak baca apa-apa surah. Sebab itulah kalau kita boleh kalau kita boleh hafaz surah yang ada di dalam Al-Quran, lagi bagus kan? Lagi panjang, lagi bagus. Walaupun kita ingat sikit, kita baca secara sikit, tak apa. Jadi tidak ada had untuk berapa rakaat, tak ada kan? Wal witru bi raka'atin fi akhiriha, dia diakhiri dengan 1 rakaat witir. Witir ni dia boleh buat 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Bagi orang rajin lah kan? Paling malas 1 rakaat witir kan, diakhiri. Wa yajuzu salatuha marratan wahidah, di mana solat witir ni kita boleh buat 1 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, boleh. Yang moleknya 2 bagi salam, 1 bagi salam kan? Maknanya penting witir, maknanya ganjil. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri berkata,
lam ajid syai'an min al-ibadati ashadda min as-salati fi jawfil lail. Dalam banyak-banyak ibadat sunat ni, aku tidak dapati benda yang paling yang syaddu, benda yang paling hebat, benda yang paling hebat lah ya, selain daripada sembahyang malam. Maknanya dalam banyak-banyak ibadat sunat ni, sembahyang malam lah merupakan ibadat yang paling hebat kan. Boleh. Salatu qiyamil laili laisa laha adadun muayyan. Sembahyang malam ni dia kata, tahajud ni tak ada had. Siapa rajin tambahkan, siapa rajin tambahkan. Tapi kebiasaannya yang dibuat adalah 8 rakaat kan. Tahajud 3 rakaat witir. Itu bagi mereka yang baca surah panjang-panjang. Kalau kita baca surah pendek, perbanyakkan. 12 boleh, 14 boleh, 16 boleh, 20 pun boleh, tak ada masalah. Tidak ada apa ni. Li'anna al-lafza ja'a fihi mutlaqan fi qawli ta'ala, kerana lafaz yang ada pada firman Allah, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang bermalam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka sujud dan mereka qiyam. Mana mereka sujud dan mereka berdiri, dan tidak ada apa-apa bilangan yang tertentu untuk kita nak tunai sembahyang malam. Lagi banyak lagi bagus. Ahamiyatu qiyamil lail. Apakah kepentingan qiyamul lail? Al-lailu rahatu bal. Dia kata malam ni merupakan tempat rehat otak. Betul. Kan siang hari ni kita sibuk, kita mencari cari ni kan. Malam hari ni tempat kita rehat kan. Betul tak? Kan boleh tidur. Siang hari nak tidur payah kan. Malam kita boleh tidur. Wa tami'nan. Dan malam ni merupakan dia panggil itmi'nan, tenang. Wa hudu lebih kurangnya. Wa fi hadzal wudu tarkizun wa sifa'un wan nasun niyam. Dia kata dalam keadaan yang hudu, tenang tadi, kita boleh fokus kepada ibadat. Kan kita bangun malam, kita tahajud kan. Dalam keadaan orang lain masih tidur, kita bangun qiyamul lail. Wa fi zalika bu'dun 'anir riya. Kita bangun malam, tak ada orang tengok, bermakna tidak ada perasaan nak riak, nak bangga diri, nak tunjuk pada orang. Tak ada kan. Qiyamul lail duk sorang-sorang, nak tunjuk pada siapa? Itu pentingnya qiyamul lail. Al-lailu khulwatun ma'allahi wa fil khulwati ma'allahi qurbun wa unsun wa munajah. Dia kata malam ini tempat untuk kita nak bersendirian kita dengan Tuhan kita. Dalam keadaan bersendirian tadi, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi mereka yang biasa bangun malam ini, bagi dia Allahu Akbar, dia rasa macam seronok bangun malam. Bagi mereka yang tak biasa bangun malam, payah. As-salatu zadun walakinnaha fi sukunil laili wa fi jawfil laili yazdadu bihal qurbu waz-zadu wal anta. Dia kata sembahyang ni merupakan bekalan. Sembahyang ni merupakan bekalan. Tetapi sembahyang yang dilakukan pada malam hari, pada pertengahan malam, menambahkan lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan azad bekalan tadi. Mana kalau kita bangun malam, kita rasa khusyuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kita tu tak sama dengan waktu lain. Jadi sebagai seorang mukmin, bangun malam ni hendaklah menjadi satu kebiasaan. Wa fi sanayal lail qiyamun wa ruku'un wa sujudun wa zikrun wa tasbihun wa qur'anun wa taubatun. Dia kata pada pertengahan malam kita bangun untuk kita nak qiyam, kita nak rukuk, kita nak sujud, kita nak zikir, kita nak tasbih, kita nak baca Quran, kita nak bertaubat, kita nak istighfar, kita nak bermunajat, kita nak berdoa, dan kita nak menangis. Kenapa kita nak menangis? Menangisi terhadap dosa-dosa yang kita buat pada malam hari lah. Kita bangun malam,
wa buka'un min khasyatillahi wa fi kullin min zalika zat. Maknanya kita menangis, kita menyesali perbuatan dosa yang lepas, perbuatan yang kita buat tadi, dengan sembahyangnya, dengan zikirnya, dengan Qurannya, dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dengan munajatnya, dengan doanya, dia merupakan zadun, dia merupakan bekalan kita nak bawa ke hari akhirat. Kan? Kena ada macam ni. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Pada sebahagian malam ni kamu kena sujud padanya. Kamu kena sujud kepadanya dengan makna kamu kena sembahyang dan kamu kena tasbih kepadanya pada malam yang panjang. Maknanya malam ini bukan semata-mata kita nak tidur daripada awal sampai akhir, tak. Malam merupakan untuk kita nak cari bekalan kita ke hari akhirat. Fadlu qiyamil lail. Kenapa kita kena buat qiyamul lail? Apa kelebihan dia? Qiyamul lail min al-ibadat allati laha fadail. Dia kata qiyamul lail ini yang kita buat tadi tu merupakan ibadat yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Ta'udu 'ala al-'abdi. Kelebihan tadi kembali kepada siapa? Kelebihan tadi kembali kepada orang yang bangun malam. Bil naf'i fi dunyahu wa akhiratihi. Dia memberi manfaat kepada dirinya sama ada di dunia dan juga di hari akhirat. Wa liqiyamil laili fadailu 'azimah wa jalilatun ukhra yuzkaru minha ma yali. Dan dikata qiyamul lail ini mempunyai kelebihan yang besar dan yang jelas di bawah ini disebutkan. Yang pertama, asnallahu ala man yaqumuna al-lail. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi pujian, memuji orang yang bangun malam. Mendapat pujian daripada siapa? Daripada Allah Rabbul Jalil. Allah Taala puji. Wa wa'adahum bil jazail wafi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka balasan yang banyak. Allah Taala berfirman dalam surah As-Sajdah, pagi Jumaat kan, pagi besok baca surah As-Sajdah kan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Sajdah ni boleh katakan setiap pagi Jumaat kita dengar ayat dia. Apa maksud dia? Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Maknanya punggung mereka ni tatajafa, menjauhkan diri daripada tempat tidur. Maknanya bukan dia tidur sepanjang malam, maknanya dia merenggangkan tempat daripada tempat tidur tu. Dia bangun juga malam. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan yang takut kepada azab Allah. Kan kita bangun malam kan, kita minta Allah, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah aku daripada azab neraka. Bila tu? Bangun malam. Wa tama'a, dan tamak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nak kepada syurga kan, sebagaimana yang Imam Maghrib tadi semasa dia berdoa tadi, dia minta macam-macam kan, dia minta rahmat Allah kan, dia minta selamat daripada azab kubur, minta syurga dan sebagainya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Diri orang tu dia tidak mengetahui apakah yang telah disembunyikan kepada mereka daripada keseronokan mata memandang. Sebab syurga ni mala ainun ra'at, benda yang tak pernah dilihat oleh mata. Atas dunia ni cantik setara mana pun, hebat setara mana pun, syurga ni tak boleh nak banding dengan dunia kan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang bangun malam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan syurga bagi mereka yang bangun malam. Jadi kalau kita ni kena ada keazaman untuk bangun setiap malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyana Allah taala, Allah taala menjelaskan anna qiyamal laili min alamatil muttaqin. Qiyamul lail
merupakan tanda orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak ada pada diri kita ni tanda takwa, kena bangun malam. Wa hum yattaquna biqiyamil laili azab Allah, di mana mereka bangun malam, mereka meminta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini dijauhkan daripada azab Allah. Wa yarjuna an takuna lahumul jannah, dan mereka mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka syurga. Wa sifatun min sifati ibadir rahmanis salihin, itu merupakan salah satu daripada sifat hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi yang kedua, orang yang suka bangun malam merupakan orang yang bertakwa. Boleh kan? Merupakan orang yang bertakwa. Isyaratkan. Sekali lagi. Faddalallahu ta'ala allazina yaqumuna al-laila ala ghairihim minan nas bil ajri wal makana indah. Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, yang pertama Yang pertama Allah Taala puji orang bangun malam. Yang kedua, Allah Taala menjanjikan orang bangun malam ini ganjaran yang besar. Yang ketiga, bangun malam merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Dan yang keempat, Allah Taala melebihkan orang bangun malam dengan orang tak bangun malam. Beza kan? Allah Ta'ala lebihkan orang bangun malam ni dengan ganjaran yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima, orang yang bangun malam ini, orang yang beribadat pada malam hari dengan keadaan sujudnya, qiyamnya, berdirinya, yahzarul akhirata, takut balasan hari akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang tahu kelebihan bangun malam dengan orang tak tahu kelebihan bangun malam, tak sama kan? Innama yatazakkaru ulul albab, orang yang ulul albab ni maknanya orang yang cukup akalnya, bijak, maknanya orang yang bijak ni dia mengambil pengajaran malam ni. Jadi maknanya kelebihan orang bangun malam ini adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, minta dengan Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada azab neraka. Dan bangun malam merupakan sifat orang yang bertakwa dan orang yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita sambung lagi buku ni berkaitan dia. Buku ni bermula daripada solat jamaah. Sekarang kita masuk kepada tajuk akhlak orang-orang mukmin adalah qiyamul lail. Dan kita akan sambung lagi kan. Jadi maknanya dah dua benda yang kita dapat. Yang pertama, sembahyang secara berjamaah. Yang kedua, bangun malam untuk mencari bekalan. Okey ya. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.